إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba bagi Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menjunjung kasih mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan erti kata kita patuhi segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita menjauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi segala perkara yang boleh membawa kita kepada syirik, khurafat, bid'ah yang boleh menghancurkan kita, memusnahkan kita dunia dan akhirat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Islam memberi peluang kepada kita. Allah kasih cinta kepada kita selaku hamba, khususnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Allah kepada hambanya, kasihnya Allah kepada hambanya, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, untuk membawa para sahabat dia. Kalau kita tinjau kembali kepada peristiwa berlakunya peperangan, khususnya anak-anak muda di zaman kita sekarang ni, dan yang lebih penting dalam hal ni iaitu orang yang bergelar bapa di dalam rumah tangga. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, satu karakter ayat yang berada di dalam surah Al-Imran, lebih kurang ayat 144 yang saya baca. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sekiranya kita bertanggungjawab di dalam agama Al-Islam, sekiranya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dakwa kata kita umat Nabi dan juga mengikuti sunnah Nabi, kita berpandukan kepada perlembagaan iaitu Al-Quranul Karim, kita cuba letak diri kita di dalam sejarah dan juga peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum daripada diutuskan menjadi rasul, Nabi berada di kota Mekah, bergaul dengan sanak saudara dia iaitu orang musyrikin Mekah. Ketika itu Nabi dijunjung, disanjung
Orang pakat cinta kasih belaka kepada Nabi. Dan Nabi digelarkan seorang Al-Amin, seorang yang beramanah dan juga boleh dipercayai. Sebelum daripada Allah memberi tanggungjawab untuk memikul letak atas bahu Nabi, membawa rayatul Islam, orang pakat kasih belaka ke dia. Cuba kita tengok, kita banding dengan zaman kita yang penuh dengan zaman fitnah. Semua kalau pakai piyah, pakai baju jubah, duduk dalam masjid, dakwa kata saya cinta dan juga kasih kepada Rasul. Semua tok-tok guru, orang yang berceramah, kalau kecek nak besar Nabi SAW. Sampai ke setengah daripada gulungan manusia tulis nak nampak kata aku ni cinta kepada Nabi SAW. Beza kedok dengan zaman Nabi apabila belum memikul tanggungjawab Islam, orang musyrikin Mekah saya kasih belaka Nabi. Kalau Nabi kecek gap percaya belaka. Kalau Nabi kata di belakang Kaabah ataupun di belakang bukit datangnya tentera berkuda, percaya ke Nabi. Gelar Nabi Al-Amin, cinta kasih kepada Nabi. Dakwa seperti kita zaman hari ini. Tapi apabila Nabi diutuskan menjadi seorang Rasul, daripada orang biasa, Allah Ta'ala beri tugas untuk mengangkat rayatul Islam dengan satu kalimah, iaitu hei orang musyrikin Makkah, hancurkan berhala dan juga i'budullah wala tusyrika bihi syai'a. Kali yang pertama Nabi dakwah seru orang musyrikin Makkah yang kasih cinta kepada dia, tak se memperduakan Allah. Suruh wi Nabi suruh wi orang musyrikin Mekah percaya wi bulat-bulat 100% kepada Allah. Maka berlakunya huru-hara, kezaliman, berlakunya peperangan, bertumpah darah, berlakunya peristiwa di dalam perang di antara kakak dan juga abang dalam medan perang. Seorang berpihak kepada musyrikin, seorang lagi beriman berpihak kepada tentera Islam. Untuk gapo? Untuk nak mengangkatkan rayatul Islam. Mana kalimah Al-Amin yang didakwa kata aku cantik, aku cinta, saya percaya kepada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada suruh taat kepada Allah, jangan syirik dan juga memperduakan Allah. Di zaman kita, hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kita dakwa kata kita cinta dan kasih kepada Rasul, tetapi kita tidak pernah memikul tanggungjawab untuk kita kembali kepada ajaran Al-Islam. Kalau kita kerja, kita guna katalog hak pasal sakun manusia reka dan juga buat dan juga kita ikut patuh. Kalau kita makan, kita tak makan pasal peraturan sistem yang Islam yang datang daripada Nabi, turut pasal sakun. Kalau kita pergi mana, kita tidak lantik seorang amir yang boleh mengatur ke perjalanan kita semaya mana, makan mana, buat gapo, kita pergi pasal sakun. Kalau kita didik anak untuk anak menjadi seorang yang perfect di dalam dunia, siapa ke walaupun satu kalimah tak pandai nak baca Quran. Kalau kita didik tarbiyah isteri kita di dalam rumah, kita didik isteri kita bukan yang datang daripada syariat Allah. Siapa kita yang diheret isteri kita, bukan kita heret isteri kita. Sedangkan kita adalah seorang pemimpin di dalam rumah. Anak kita kelip pukul berapa kita tak tahu. Isteri kita gimana pun kita tak tahu. Di manakah pendakwa-pendakwa yang kata aku cinta dan kasih kepada Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah nak memikul, nak membawa rayatul Islam dan juga nak mendidik, mentarbiah anak-anak muda ke jalan perlembagaan Quran dan juga sunnah. Kalau kita pilih sekolah, kita tak letak sekolah yang membimbing anak kita ke jalan agama. Kalau kita hantar pekerjaan anak kita nak kepada kemewahan dunia dan juga taksir, tak ada dengan orang kalau orang pakai kata mewah, nak kita ni mewah kata. Belalah Islam lalang kau gapo kau tak ambil pada. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, satu peristiwa di dalam surah Al-Imran
Allah Ta'ala kata, wa ma Muhammadun illa rasul. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang utusan yang diutus daripada Allah, iaitu seorang rasul yang memikul tanggungjawab amanah, memikul wahyu yang disampaikan para sahabat dan menjaga sehingga kepada umat akhir zaman, khususnya kita para hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun min qablihi rusul. Nabi yang diutus ke iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana rasul-rasul yang diutus ke sebelum daripada Nabi. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Cuba kita buat jadi satu gambaran. Ayat ni adalah untuk nak menguji hamba Allah, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dakwa kata perlembagaan kamu iaitu Al-Quran dan juga Sunnah, wajib ke atas kamu wahai pemimpin keluarga, apabila kamu dengar khutbah pada hari ini kelik di rumah, tak akan lalu makan, tak akan jenera tidur, sekiranya anak lelaki kita tak leh pandai baca Quran, sekiranya anak lelaki kita tak kenal para sahabat khususnya mubasyirin bil jannah. Kalau ditanya di soal kepada mereka, siapakah mubasyirin bil jannah, tak boleh jawab sahabat. Siapakah orang yang mengganti daripada tahap rasul kepada manusia biasa, iaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, tak boleh nak rayak. Bagaimanakah cinta Abu Bakar kepada Rasulullah, tak boleh nak rayak. Bagaimanakah khilaf di antara Abu Bakar dan Umar, di antara orang murtad yang tak boleh nak keluar zakat, tak boleh nak rayak. Di manakah kegagahan Islam seperti mana yang telah Nabi bina di kota Madinah, satu kerajaan Islam yang gagah, satu kerajaan Islam yang boleh mengatasi agama mana-mana pun, satu kerajaan Islam yang membimbing manusia kepada rahmatul lil alamin. Di manakah kita orang lelaki pemimpin di dalam rumah, kalau sekiranya kita tidur jenera makan nasi lalu dah duit pitih belana, tapi anak kita tidak kembali kepada Quran dan juga Sunnah, kita akan menjadi manusia yang rugi. Allah Ta'ala royak di dalam Quran dia, di dalam surah Al-Imran, sekiranya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya kematian dan juga wafat, kita kena yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur yang kalau kita lalu, tak kira lah kat kampung mana pun, di dalam kedai mana pun, kita akan tengok kata ada tanah perkuburan. Untuk siapa? Untuk kita hamba Allah yang akan kembali ke tempat asal kita. Rumah kita bina seperti dengan istana, kita akan tinggal gitu ya. Tempat hakikat yang kita akan kembali iaitu di dalam lubang kubur, yang akan disoalkan satu persatu daripada amalan dan juga amanah yang Allah Ta'ala suruh kita selaku orang lelaki dan juga pemimpin di dalam rumah. Kalau jawab kita molek lah kita. Sekiranya pertanyaan kita tak boleh jawab sahabat, atas dunia kita lalai galik, kita tak biasa nak kembali kepada Quran dan juga Sunnah. Allah kata sekiranya datangnya kepada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kematian, dan juga sekiranya orang pakat kecek kata Nabi telah gugur di dalam peperangan Uhud, iaitu terbunuh. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita kepada sejarah peperangan Uhud, di mana Islam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan kepada bala tentera bermanah lebih kurang 50 orang untuk jaga di Jabal Rumah. Dia mengaturkan strategi perang dan Nabi sendiri orang atur strategi perang. Nabi kata, "Hei para sahabat," yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, "Berlakulah lagu mana orang bawah ni, buat anak mana 50 orang jangan turun. Apabila tidak taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok kata benar dah Islam, tengok harta-harta yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah untuk menjadi harta ghanimah dibahagikan kepada tentera perang, pakat turun buat dia. Tinggal berapa orang yang tak turun." Di dalam peperangan Uhud ada seorang yang bernama Khalid ibn Walid. Ketika itu belum memeluk agama Islam.
dan dikenali dunia seluruhnya sampai ke hari ini seorang panglima pergi berkuda yang paling hebat yang pernah disebut di zaman Nabi SAW. Apabila tidak taat kepada Nabi, turun untuk berebut harta, Khalid bin Walid pusing ke bukit untuk godeh semula, tes semula tentera Islam. Ketika itulah Nabi sendiri jatuh di dalam lubang dan juga pecah hidung Nabi. Datangnya iblis laknatullah dan juga orang nifak, orang munafik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Cuba kita ambil munafik. Kita tahu di dalam bilik tidur kita. Orang munafik ni, yang pertamanya, kalau kecek wahila buah, nipu kerja dia. Kecek mulut tak sejoin dengan hati. Mulut kata kut lain, hati nak kut lain. Kalau kecek, orang panggil kata kalau tak buat, tak nipu, tak sah. Yang kedua, apabila dia beri satu perjanjian dengan saing dia, dengan agama dia, dengan tempat kerja dia, dengan budak kerja dia, ataupun dengan toke dia ingkar janji. Janji kata gitu gini, tapi boleh dia tak sewi belaka hak dia kecek. Sifat orang munafik. Yang pertama, kecek wahai buah, wahai nipu. Yang kedua, apabila janji ingkar, tidak tepati janji. Dan yang ketiga, apabila diamanahkan kepada dia, dia khianat. Apabila pesan suruh jaga sesuatu perkara, dia khianat. Apabila pesan Allah Ta'ala suruh bimbing agama Allah, dia khianat. Apabila Allah suruh kita mengaji, suruh kita reti Quran dan juga sunnah, dia berpaling dengan ajaran Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Hak kita naknya, datangnya orang munafik hak saya kecek saat ni. Royak kata Nabi kamu telah mati gugur di dalam peperangan Uhud. Dan diroyak kepada tentera Islam untuk melemahkan Islam. Kalaulah kita jumpa orang balas ni, kita kena ingat kata di zaman Nabi ada dah orang munafik. Daripada duduk jaga cari dan dengar kata Nabi jatuh di dalam lubang berdarah, berlumpur dengan darah. Mari pula orang-orang munafik kata mati dah Nabi kamu, sedangkan dia itu orang Islam, bukan orang musyrikin Mekah. Ayat Quran turun di dalam surah Al-Imran. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Orang munafik kata, hei orang Islam, mati dah pemimpin kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah kita kepada ajaran tok nenek kita dulu. Kembalilah kita untuk kita menyembah berhala. Kembalilah kita untuk kita zalim kepada orang yang dhaif. Kembalilah kita untuk merogoh orang wanita dan juga tidak menjadikan harga bagi orang perempuan. Seru untuk Islam kembali kepada agama dia semula. Kerana apa? Kerana orang yang beriman ketika itu diuji oleh Allah. Allah Ta'ala menetapkan bagi orang-orang yang beriman, wa may yanqalibtum ala aqibai, bagi sesiapa yang telah masuk Islam, yang rak kata Allah yang menjadi dia, Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah, falai yadurrallaha syai'a. Kalau sekiranya kamu nak kelik kepada agama kamu yang dulu, nak kelik kepada zaman kejahilan kamu dulu, tidak memberi kemudaratan walau sedikit pun bagi Allah. Nah, kita nak jadi gapo balah mana, nak nipu, nak buat, nak kecek, ikutlah. Allah Ta'ala kata tidak memberi sedikit kemudaratan pun di dalam agama dia Al-Islam, iaitu Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Ta'ala janji kepada mereka-mereka yang hati dia tetap. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini mengajar kita iaitu kita kena bergantung kepada Allah 100%. Sampai ke Nabi di dalam peperangan Mu'tah mengantar lebih kurang 300 utusan bala tentera Islam pergi perang dengan kaum Rom. Rom membuat satu persiapan yang amat besar, lebih kurang 200,000 bala tentera untuk bertembung dengan tentera Islam hanyalah sekadar 300 orang yang diketuai oleh Zaid ibn Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah ibn Ruwaha.
Ketiga-tiga pemimpin yang bawa tentera Islam pergi perang di Bumi Mu'tah, bertempur dengan orang panggil kata tentera Rom yang hebat. Di segi perang lebih kurang 200,000 orang. Nabi kata sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki kebeningan kepada kamu 300 orang, jumpa dengan 200,000 orang, maka tidak pelik dan juga tidak mustahil. Sedangkan Nabi tidak turut bersama di dalam medan perang. Nabi mengajar para sahabat dia untuk besar Allah. Yakin kepada Allah. Aku manusia, aku tak ada kuasa untuk nak mengangkat kamu di dalam kebenaran, di dalam peperangan. Sedangkan Nabi sendiri pepatah hidup-hidup. Bagai Nabi mendidik, mentarbiah para sahabat dia untuk gantung jadi 100% kepada Allah. Oleh kerana kebenaran, rezeki, kurnia semua datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendalami, kita kembali kepada ajaran al-Islam melalui Quran dan juga sunnah. Marilah sama-sama kita berkorban kepada agama Allah. Kita melapangkan dada, kita meruangkan masa untuk kita toleh pandai kepada generasi yang ada di dalam rumah kita. Kalau sekiranya kita tengok di dalam masyarakat, sangkum yang ada di dalam negara kita ni musnah. Tidak ada ciri-ciri seorang pemimpin yang boleh membimbing anak-anak muda ke jalan agama. Tidak ada upacara yang boleh membesarkan agama Allah. Tidak ada upacara yang telah dibuat untuk mengambil manusia, iaitu orang yang beragama Islam, kembali kepada Quran dan juga sunnah. Tidak ada upacara yang boleh menginsafkan kita selaku manusia. Tidak ada upacara yang diadakan di tempat kita untuk kita mendengar, kita teliti dan juga kita muhasabah diri kembali kepada ajaran al-Islam. Khususnya upacara-upacara yang diadakan untuk anak-anak muda dan generasi. Kalau sekiranya tak ada upacara balas ni, kita orang yang bergelar bapak di dalam rumah tangga, toleh pandai kepada anak kita yang tengah tidur. Gapo hak kita letak, gapo hak kita akan bui anak kita jadi di masa depan. Sedekah hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, seorang tokoh pemimpin kerajaan yang hebat gagah, yang tidak boleh diengkar, dinafi sampai hari ini, iaitu kerajaan al-Islam yang ditubuhkan di kota Madinah, yang Nabi sendiri bentuk di sudut setiap peperangan diperolehi kemenangan. Di setiap sudut orang panggil orang miskin, orang susah terjaga, terbela. Di setiap sudut kezaliman, adanya keadilan. Tapi di zaman kita ni tidak ada manusia yang nak mengkaji, menggali dan juga membawa, membimbing dan membantu masyarakat yang jahil, yang tidak pernah memikirkan tentang perlembagaan, iaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Hak kita naknya iaitu doa kita. Doa kita kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar yang ada dan juga masa depan dia yang lagi jauh. Kalau kita tak ada anak kita, kita doa kepada anak saudara kita, cucu saudara kita, waris-waris kita, jiran tetangga kita dan juga orang Islam secara umumnya. Untuk gapo? Hey ya Allah, jagalah agama kamu ya Allah. Jagalah Quran kamu ya Allah. Jagalah sunnah yang telah dibawa oleh Nabi kamu ya Allah, melalui seorang hamba yang sekarang lah ni dia duk ngaji di peringkat rendah, agar dia mendalami ilmu agama dan juga ilmu segala-galanya, ilmu dunia. Dia pergi pas luar negeri ke, dia pergi mana pun ikutlah.
dia akan bawa kembali dengan ajaran yang pernah ditubuh ke di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat manusia di tempat aku ini ya Allah, tidak lalai kepada kamu, tidak memberi mudarat kepada ajaran kamu iaitu al-Islam, dan juga tidak memberi satu perkara yang berpaling dengan Quran duk besar kita ataupun perlembagaan hak pasal manusia reka. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengambil peduli di dalam Islam. Oleh kerana Nabi bertumpah darah, para sahabat bertumpah darah, gugur di dalam medan syahid untuk menjaga al-Islam. Apabila datangnya kepada kita umat akhir zaman, pakat duduk masing-masing, tak biasa mikir, khususnya anak yang berada di dalam rumah kita, menjadi tanggungjawab kita. Dan supaya kita lebih bertakwa kepada Allah, mengikut ajaran al-Islam dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menoleh kembali kepada peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma akhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Allahumma aktub alaina min ahli al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.